dosa tu rupanya ada juga lagu-lagu yang soleh, lagu-lagu yang baik. Contoh saya jumpa dengan Emil, dia kata kat saya, "Ustaz tahu tak lagu Meniti di Titian Usam? Meniti Titian Usam tu lagu silaturah, lagu Meniti Titian Siratul Mustaqim." Oh, saya kata dahsyat ya lagu ni. Apa buktinya? Dia pun kata, "Sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Sambutlah tanganku kawan, jurangnya sangat dalam. Jurangnya sangat mengerikan. Ramai yang telah kecundang." Maksud dia, sampai jatuh tak sebab amalan tak cukup. Sambutkan tanganku kawan tu, kawan tu Ustaz kata Amy adalah amal soleh. Jadi dalam lagu-lagu yang jahanam tu ada lagu-lagu yang baik. So kita nak interpretasi macam mana. Yang tu kita kata bahawa tadi kekuatan itu adalah kelebihan, insya-Allah. So saya tak boleh nafikan bahawa saya minat nyanyian, tak boleh. Saya tak boleh. Sebab memang saya minat menyanyi. Kalau ada ustaz tak minat menyanyi, tak apalah. Dan saya tak boleh nak nyanyi lagu-lagu Ya Hanana, Ya Hanana. Sebab saya dididik oleh rock. Saya tak dididik oleh lagu-lagu tu. Jadi cuma yang penting kita tak lari beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam Blackpink tadi semua tu, kalau boleh janganlah sampai kita melihat kemaksiatan yang ada tu. Jadi kita kena tapih lah. Cuma ada benda baik. Yang penting benda baik kita boleh tarik, kita boleh buat, kita boleh ambil benda yang baik. Itu insya-Allah. InsyaAllah. Okey Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz Boleh Ya, Ustaz Boleh insya-Allah. Ustaz, saya ada kawan yang bukan Islam. Dia berbangsa Cina dan beragama Kristian. Dia sangat baik menolong saya banyak-banyak hal. Dia pernah menunggu saya solat di luar surau. Jika saya berdosa sebab tak bercerita tentang keindahan Islam pada dia. Apakah nasib kawan saya pada hari akhirat nanti? Adakah dia akan salahkan saya tidak membimbing dia? Saya pun pernah, saya ada seorang kawan juga. Saya pun ada seorang kawan India masa di UPSI tu, di UPSI. Saya ada kawan India. Dia pun lebih kurang macam tu juga. Dia nak Musliman. Tapi kawan saya India tu dia agama Kristian. Okey Ustaz. Persoalannya kalau ikut macam tu, dia sebenarnya kita tak boleh obvious mengajak dia kepada Islam. Sebab kalau kita obvious menyebabkan dia akan reject. Manusia akan reject benda-benda tu terlalu obvious. Tapi bila kita pandai, maksudnya kita kena, ni sikitlah kita kena pandai. Pandainya apa? Gini, ada kawan saya, dia tarik 2-3 orang masuk Islam di zaman dia. Dia memang orang yang bagus lah. Sebab isteri dia pun mu'alaf yang dia tarik masuk Islam. Dan dia ramai mengislamkan sebab masa tu dia kerja di satu satu tempat bar, satu tempat jual arak. Tapi di situ dia ambil kesempatan tarik orang kepada Islam. Antara orang yang ditarik kepada Islam satu budak perempuan Filipina Kristian. Yang dia buat apa dia simple ya. Macam tadi tu kawan tu teman kita pergi surau. Kawan saya ni bagusnya dia teman kawan tu pergi gereja. Itu lagi bagus. Bila teman pergi gereja, balik tu dia tanya, padri cerita apa? Cuba cerita ke Kristian. Macam mana agama Kristian? Dia suka tanya pasal Kristian, kawan saya ni. Bila tanya, kawan tu pun cerita pasal Kristian. Rupanya betul. Bila asyik dia tanya pasal Kristian, dia tanya balik, Islam macam mana? Di situ. Dia ada conversation. Islam macam mana? You solat kenapa? Dia akan mula bertanya. Sekarang ni, kita tak mulakan sesi bertanya itu. Kita terus sesi nak dakwah, tak betul. Kita kena ambil sesi untuk buka apa sebenarnya dia fikir. Macam kawan tadi, dia tunggu kita di surau. Kita puji dia, terima kasih tunggu di surau. Nabi Muhammad suka dengan you pasal you tunggu di tepi surau. Tu lah, benda-benda macam tu. Terima kasihlah you tunggu tepi surau. Orang macam you ni, orang yang baik sebab Nabi suka orang macam ni. Kita kena main benda tu. Dan tanya balik dia, cuba cerita Kristian macam mana? Kita kena timbal. Akhir sekali dia akan tanya, Islam macam mana? Sebenarnya ramai orang takut nak tanya Islam tu apa sebab mereka ni orang tak Islam pernah kena. Bila mereka tanya Islam tu apa, dia orang kena hedik. Hang tak ambil tahu lah agama kami, hang kan tu kafir. Jadi maknanya ucapan-ucapan begitu mereka pernah dengar. Jadi mereka takut. Katalah kawan ni mati. Tak sempat masuk Islam. Di mana tempatnya? Di syurga ke di neraka? Ini soalan dia. Dia baik, dia tak sempat masuk Islam, tapi dia mati masuk syurga ke neraka? Ramai orang kata dia akan masuk neraka. Betul tak? Tetapi tak. Mengikut Imam Ghazali dan mengikut hadis Nabi, orang ni diberi pilihan oleh Allah Ta'ala sebab dia tak dapat Islam. Tapi dia baik.
maka dia diberi pilihan. Dalam hadis menceritakan orang ni, dia duduk dalam keadaan dia tidak jelas kerana tidak ada pendakwah sampai dekat Islam yang betul. Menyebabkan dia mati dan dia baik. Dia tahu Islam baik. Cuma dia tak sampai nak masuk Islam kerana orang belum dakwah padanya. Maka dia diberi pilihan oleh Allah Ta'ala bila dia mati esok. Hang nak duduk dalam Islam, masuk syurga ataupun tak? Maka pada masa kalau dia memilih untuk bersama Islam, dia akan berada dalam syurga. Cuma kita janganlah tunggu sampai tahap tu. Ambillah ruang yang baik ni. Kalau ada, kita kontak balik, kita sembang balik. InsyaAllah mereka akan dekat dengan Islam. So, cuma halangan mereka adalah family, halangan mereka adalah support sebab mereka tak dapat support daripada ramai orang. So, kita doakan yang baik-baik untuk mereka supaya Allah bagi hidayah pada mereka. Itu ya. Allah Allah. Okey, jelas sangat jelas. Okey, seterusnya Ustaz, boleh lagi? Silakan. Okey. Boleh lagi Ustaz ya? Boleh insya-Allah. Saya terus ajukan 2 soalan terus saja ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey. Ustaz, bagaimana cara menegur perempuan untuk pakai tudung dengan yang betul? Sebab kita selalu lihat ada yang pakai sampai leher, sampai leher saja. Macam mana nak tegur perempuan yang pakai tudung yang sampai leher saja? Okey, ini Muhammad Akif yang bertanya. Lepas tu, Ustaz, apa hukum kalau kita cakap pasal kebaikan tapi kita sendiri tidak buat amal kebaikan? Macam artis. Macam mana? Bukan kata artis, kita pun sama kak. Okey Ustaz. Kita pun sama kak, suruh orang buat baik dan kita pun tak buat pun. Benda sama. Cuma bila jadi macam tu, saya jawab yang kedua dulu. Kan Nabi kata dah hadis, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Nabi kata, ajaklah orang buat baik walaupun kamu belum buat baik, dan cegahlah mungkar walaupun kamu masih belum meninggal kemungkaran itu. Jadi maknanya, jangan pandang pada orang buat tak buat tu. Pandang bahawa bila dia ajak, tandanya dia sedang berusaha untuk jadi lebih baik. Kita kena percaya semua benda tak boleh selesai dalam satu masa. Termasuk jawapan kedua ni adalah macam mana nak tegur orang yang pakai tudung tak kena. Ambil masa. Dia tak boleh hari tu kita tegur, tak boleh. Kalau kita best friend dia, yes, kita boleh tegur terus. Tapi kalau kita jauh tiba-tiba nak kata kau dia pakai tudung tak betul, tak. Yang kita kena buat adalah kita pelan-pelan engage, hampir dekat dengan dia. Lama-lama baru kita boleh bagi pandangan. Ingat masa ni, proses ni panjang. Proses ni panjang tau. Di antara betul yang kata Cikgu Wan Azman kata bil hikmah kan? Bil hikmah. Wan Azman kata bil hikmah. Betul. Saya cerita satu benda menarik dalam Facebook saya jumpa adalah Datuk Arusani. Datuk Dr. Harusani yang jadi mufti Negeri Perak. Dia masuk ke istana dulu, banyak kurafat dalam istana. Dia ambil masa panjang nak tegur benda tu supaya jangan kurafat tu berterusan. Lama-lama dah baik dengan Sultan, dah duduk dengan Sultan, Sultan dah faham dia, dia pun faham Sultan, Sultan pun dah sayang dia. Baru dia mula sebut, kata benda ni kurafat tuanku. Kalau boleh jangan buat, tukar dengan benda lain. Maknanya, ambil tempoh. Kita boleh herdik orang, tapi saya sebut tadi, boomerang effect. Dia tak akan berubah, bahkan dia akan backfire kepada kita. So, kita ambil tempoh lah insyaAllah. Kita ambil tempoh sebab orang nak pergi satu step pun lambat. Kita dulu pun, nak semayang penuh ni pun, kita dulu pun seksa. Saya teringat lagi masa Tingkatan 5, saya pun semayang tak penuh zaman tu. Bayang tengok. Itu pun ambil masa untuk semayang penuh. Bukanlah semayang tak penuh tu maknanya saya tak semayang penuh, tak. Masa tu dia jadi nak nakal sikit. Lepas daripada SPM nak jadi nakal. Kononnya nak jadi bebas daripada sekolah agama. Kononnya. Zaman tu pun ada tempoh jahat kita yang kita buat. Menunjukkan orang tetap bagi tempoh. Allah Ta'ala tetap bagi tempoh. Nabi tetap bagi tempoh pada kita. So orang gini kita bagi tempoh insyaAllah. Ambil langkah panjang sikit. Sebelum sampai ke topik nak tegur dia pakai tudung tu, ambil langkah panjang. Kecuali kalau kita kawan baik dia, kita boleh direct dengan dia, maka kita sebutlah. Tapi kalau kita tak kenal dia pun, maka jangan ambil langkah tu dulu. Dia danger untuk kita. Kena ambil langkah panjang sikit. Allah Allah. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Okey, ada soalan lagi ni Ustaz ni. Last mungkin last saya. Wan Azman ya. Wan Azman ni last soalan ya. Masa pun tak mencukupi. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pula dengan orang Islam yang giat menyokong masyarakat LGBT? Dia benda yang salah pada agama. Kalau sokong direct tu berdosa lah. Jadi dia simple lah. Islam ni benda yang paling mudah nak faham.
Benda jangan langgar sempadan, benda jangan buat benda yang mengarut, benda yang jangan diperjuangkan benda yang tak betul. Contohnya berjuang pondan tak betul lah. Berjuang LGBT tak betul. Satu yang LGBT yang betul. Laki gagah, bininya 3. Itu betul. Tapi kalau lesbian, gay, bisexual, transgender ni apa tak boleh. Jadi maknanya kena jauhi kelompok-kelompok ini. Tapi kalau nak berdakwah okey, cuma kena tengok juga dakwah tu macam mana. Dakwah tu boleh sampai menimbulkan fitnah, kan. Kena hati-hatilah. Mak sampai kata bini dua pun susah, tak betul. Nak bini dua pun susah. Jadi nak ceritanya adalah perjuangan yang tersasar daripada akidah Islam, kita jangan sokong lah. Tak payah sokong kan. Tak payah sokong. Itu benda yang harus kita ambil faham insyaAllah kan. Maknanya tak boleh. LGBT ke, apa benda ke yang berkaitan dengan benda tu bercanggah dengan Islam, tak boleh. Berjuang Islam boleh minarak, tak boleh lah. Benda tu perjuangan yang tak betul, tak boleh. Benda yang mafsadah, tak boleh kita perjuangkan. Baik. Okey. Itu boleh dilaknat saya. Ya, dapat anda. Jadi macam mana nak menegur diorang ni, ada yang tanya ni. Macam mana nak kita orang itu tak payah tegur. Orang itu kita sebut je batas iman dan batas keimanan dan kekufuran. Kita kata kamu sebut ni tak betul, salah ni dari Islam, salah, cukup kan. Sebab kita letak neraca Islam. Kita tak payah berhujah, you all ni sepatutnya kena balik. Tak, kita sebut kata perjuangan kamu ni salah dari segi syariat, dari segi akidah tak betul, salah. Itu ya. Kena clear cut. Dia tak boleh. Orang gini dia tak boleh kita nak berhujah panjang-panjang. Oh sebenarnya kami ni membela LGBT sebab LGBT ni adalah hak mereka. Kita kata dalam Islam ada hak, ada sempadan. Kita jelas yang tu ya. Kita tak payah jelas apa yang mereka perjuangkan. Tu ya. Narut. Dia akan drag kita, dia nak tarik kita dan dia nak jadikan sasaran kita sebagai apa ni punching bag dia. Kita tak mahu benda tu. Jadi kita kena cut awal-awal dia. Okey, baiklah Ustaz. Panjang lebar dah hari ni. Banyak ilmu-ilmu yang baru banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari pada hari ni. Ustaz ada nak buat kesimpulan daripada dulu? Ada nak cakap last? Lastnya adalah bila kita sambut Nabi ni, kita kena sambut sunnah yang aula dulu, sunnah yang utama dulu. Sunnah yang utama adalah supaya kita jadi balik kembali memposisikan peranan kita sebagai khalifah. Yang lain tu mudah taklah. Jangan perjuang benda-benda yang sunat terlalu pokok sangat sampai benda wajib terlepas ni. Sampai dakwah tak berjalan, asyik berjuang pasal benda-benda yang kita kata sunnah yang sunat. Saya tak kata sunnah yang sunat tu tak boleh buat. Sunnah yang sunat tu kena buat. Tapi kena ada tambahan kepada sunnah yang wajib. Lepas buat sunnah yang sunat, tambah sunnah yang wajib. Jangan tinggal sunnah yang wajib itu. Combinekan itu insya-Allah dan baru kita boleh claim kita mencintai Nabi SAW. Dan boleh ke Facebook saya, Ustaz Zul Pandan. Kalau siapa nak video hari-hari boleh ke Facebook saya. Kalau siapa nak follow Telegram saya, ustazzul.id. Dan YouTube juga Ustaz Zul ID. Boleh follow saya di channel-channel itu insya-Allah. Dan kita pun ni salam perkenalan lah. Yang kenal, yang tak kenal, yang kenal. Maka boleh ke situ insya-Allah. Dan video saya buat hari-hari insya-Allah. Okay, terima kasih. Kecuali satu ahad lah. Satu ahad. Saya dah subscribe dah. Saya dah follow dah. Terima kasih. YouTube channel saya Ustaz Zul ID Zul ID Ustaz Zul ID. YouTube channel Ustaz. Facebook saya Ustaz Zul Pandan. Bukan Ustaz Zul Pondan tak keluar, Ustaz Zul Pondan tak keluar, Ustaz Zul Pandan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas ceramah disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah kita sudah habis mendengarkan ceramah berkenaan dengan tajuk kita iaitu apa tadi, uswatun hasanah, contoh yang baik Ustaz contoh yang baik. Contoh yang baik, kita sentiasa menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada seorang guru. Kita menunjukkan contoh-contoh baik kita kepada pelajar pun tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada rakan-rakan dan ibu bapa lah, orang sekeliling ataupun masyarakat kita. Okey. Seterusnya kita akan bacaan selawat beramai-ramai Ustaz. Saya menjemput Ustaz lah untuk conduct ni selawat beramai-ramai ni. Diminta untuk lelaki yang lelaki boleh buka mic. Boleh buka mic beramai-ramai, kita selawat sama-sama. Baik, insya-Allah. Boleh buka mic, yang lain kita selawat sama-sama insya-Allah. InsyaAllah.
Okey. Okey, Ustaz boleh Ustaz. Okey, baik. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Salam alaika Salam ya Rasul, salam Ya alaika Habib salam alaika. ya Salawatu salam alaika. Ashraqal badru alaina. Faftafat bihil buduru. Mithla husnika ma ra'ayna. قد يا أنت شمس أنت بدر أنت نور نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح نوري يا حبيبي يا محمد يا محمد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, selesai sudah kuliah ceramah kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Zul. Zul Pandan boleh saya panggil macam tu Ustaz? Boleh. Boleh. Zul Pandan atas ceramah yang bermakna sebentar tadi. Okey, seterusnya kita bacaan kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan surah Wal-As. Okey, amin. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kepada semua anak murid 1KA dan terima kasih kepada guru-guru yang luangkan masa kita pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada cikgu-cikgu AJK Unit Koko, guru AJK Curriculum boleh stay sekejap.